Okey, hari ini kita akan masuk tajuk pembesaran dan pengecilan. Pembesaran dan pengecilan. So, bila kita cerita tentang pembesaran dan pengecilan, kita pengecilan apa? Pengecilan objek ataupun lukisan. Okey, yang pertama kita kena tahu apa dia image, apa dia objek. Okey, apa dia image, apa dia objek. So saya bagi contoh yang paling mudah. Objek adalah awak. Awak. Ini objek. Bila awak punya objek awak diimagekan, diimagekan, contohnya dalam satu situasi awak ambil gambar diri awak. So gambar bagi diri awak ni kemungkinan dia akan jadi lebih besar atau kemungkinan dia jadi lebih kecil. Kecil tu maksud dia awak ambil guna handphone ambil gambar guna handphone. Jadi dia gambar tu jadi lagi kecil kalau awak zoom lagi besar, image dia akan jadi besar. So dekat sini konsep objek ni adalah benda asal. Benda asal, objek asal. So bila dia mengalami perubahan pengecilan dan pembesaran tu, kita panggil dia image. Boleh? So image ni mungkin boleh jadi lebih kecil atau lebih besar. Okey, jelas yang tu. Boleh jelas ni? Jelas. Okey. Image ni dia transform daripada objek. Dia transform daripada objek, dia jadi image. Ataupun bila you tengok muka awak dekat cermin, so cermin, gambar dekat cermin tu dia punya image awak, tapi yang realiti yang ada pada diri awak tu adalah objek. Okey, so image dalam cermin tu mungkin boleh jadi besar, mungkin boleh jadi kecil. So itu beza image dengan objek. Perkara yang kedua, bila kita nak cerita tentang pembesaran dan pengecilan, okey, kita kena ada nisbah. Berapa nisbah pembesaran, berapa nisbah pengecilan. Dan nisbah ni pun ada dua jenis. Nisbah luas, nisbah sisi dan nisbah luas. Okey, saya cerita tentang nisbah dulu. Objek atau diri awak sendiri biasanya nisbah 1, nisbah 1. Okey, maksud dia apa yang ada pada objek diterjemahkan kepada image dengan skala nisbah dia 1, nisbah 1. Bagi image yang mengalami pengecilan, dia akan jadi 1 nisbah 2 atau 1 nisbah 3 atau 1 nisbah 4. Okey? Yang image mengalami pembesaran, dia akan jadi mungkin 2 nisbah 1, 3 nisbah 1 atau 4 nisbah 1 dan seterusnya. Boleh dekat sini? So kalau tengok awak belajar matematik kan, bila belajar 1 nisbah 2, kita ibaratkan dia, kita boleh tukarkan dia kepada 1/2, 1 nisbah 3, 1/3 dan lain-lain lagi lah seterusnya. Kalau nisbah 2 nisbah 1, so kita boleh tukar kepada bentuk pecahan 2/1, 3/1 dan seterusnya. Awak belajar kan dalam matematik ni kan?
Dah pernah belajar ke belum ni? Nisbah ni? Okey. So, 1/2 atau 1/2 dengan 2/1 atau 2/1. So, kita boleh kelaskan kalau nombor depan dia kecil, okey, image tu akan jadi lebih kecil. Kalau nombor dia depan dia besar, image tu akan jadi lebih besar daripada objek. Boleh? So, kita boleh buat conclusion dekat sini. Yang mana bila dia beri nisbah, okey, bila dia bagi nisbah 3/1 contohnya. So, 3 ini mewakili image. Dan 1 ini mewakili objek. Okey. Jadi, image tu lagi besar daripada objek. Boleh yang ni? Kalau 1/3, nombor yang depan ni mewakili image. Nombor yang belakang ni mewakili objek. Jadi, image awak ni menjadi lebih kecil daripada objek. Okey, boleh ni? Boleh. Okey, so awak dah tahu macam mana bentuk nisbah tu. Okey, dalam nisbah ni dia ada nisbah sisi dengan nisbah luas. So, apa dimaksudkan nisbah sisi atau nisbah luas? Saya bagi contoh satu objek segi 4 sini. Apabila dia dibesarkan, dia jadi besar macam ni. Apabila dikecilkan, dia jadi kecil macam ni. Okey, so yang ini adalah objek. Ini adalah image. Ini adalah image. Okey. Bila kita nak membesar atau mengecilkan rajah, saya kata tadi kita kena ada nisbah. Nisbah kat sini dia ada nisbah luas dengan nisbah sisi. Nisbah sisi maksud dia setiap sisi. Contohnya kita ada sisi A, sisi B, C dan D. Ini A, B, C dan D. Setiap sisi, contoh sisi B, AB ni asal dia katakan 10 mm. Okey. Ini 10 mm, AC 10 mm, CD 10 mm. So, setiap sisi sini bila di-imagekan, dikecilkan dengan nisbah 1/2, AB dia kat sini dia akan menjadi berapa? 5 mm. Boleh dikecilkan. Macam mana saya kira? 10 mm saya kali dengan 1/2. Image dia 10 ke 5? Image dia. Macam mana? Image dia. Ha? Dah tulis. Objek dia 10 sini. 10 mm setiap sisi. Boleh ni? Boleh. Okey. So, bila dia mengalami proses pengecilan 1/2, so setiap sisi untuk image 1 ni dia jadi 5 mm. Betul? So, saya kira 10 mm kali 1/2 dia jadi 5 mm. Boleh? Okey. Untuk pembesaran, contohnya image 2 sini. Katakan nisbah dia 2/1.
So, bila 2 nisbah 1, setiap sisi, kalau kita katakan pasal nisbah sisi, setiap sisi A, B, C, D, dia dapat jadi berapa? Panjang AB dia. Dia boleh jadi, panjang AB dia jadi berapa agak-agak? 20. 20. Kita darab dengan 2. Jadi 20 mm. Boleh? So, nisbah sisi kat sini, maksud dia pembesaran dan pengecilan dijalankan atau dilakukan pada setiap sisi. Boleh? Ya. Okey. Kemudian kita ada nisbah luas. Okey, nisbah luas sama juga macam nisbah sisi, tapi kita tak buat pembesaran dan pengecilan tu berdasarkan setiap panjang sisi tu. Okey, kita kira dia berdasarkan luas objek tu. Saya cakap bagi contoh, kalau objek tu dia punya keluasan, keluasan objek tu 10 mm square. Okey, bila dia mengalami pengecilan 1:2, keluasan objek 1 ni dia jadi 5 mm kuasa 2. Dia jadi luas dia. Okey, ini luas objek, ini luas image 1. Boleh? Boleh. Okey, yang ni pembesaran pengecilan ni berdasarkan luas objek. Okey. So nisbah ni ada 2, nisbah sisi, kita cari panjang setiap sisi, and then kita buat pembesaran dan pengecilan. Kalau nisbah luas, kita kira keluasan objek tu, and then kita darab dengan nisbah sisi dia, nisbah luas dia. So keluasan tu dibesarkan atau dikecilkan. Okey, boleh ni? Okey. Ada soalan setakat ni? Okey, so saya padam. So kita dah tahu apa yang dimaksud dengan image, apa yang dimaksud dengan objek, apa dia nisbah sisi, apa dia nisbah luas. Okey, perkara yang seterusnya yang awak kena tahu bila pembesaran pengecilan ni, kita kena ada pusat. Pusat apa? Pusat pembesaran. Kita kena ada pusat pembesaran, and then kita kena ada, apa nama dia lagi? Kejap apa nama garisan projection dalam bahasa Melayu apa? Okey, pusat pembesaran, and then yang keempat, garisan pancaran. Okey, saya bagi contoh, ini objek. Okey, bila kita nak buat pembesaran
Pengecilan. Contoh kat sini saya buat pengecilan lah. Okey, kita kena ada satu pusat pembesaran. Pusat pembesaran ni di mana satu titik punca objek itu dibesarkan atau dikecilkan. So ini namanya pusat pembesaran. Okey. Manakala garisan merah sini namanya garisan pancaran. So objek yang terhasil tu nanti dia akan apa? Dia akan jadi macam ni lah. Okey, yang mana titik A untuk objek bila ditukar jadi image, dia jadi A prime, B, B prime, C dan D prime. So, kalau perhatikan kat sini, kedudukan titik A mesti berada di atas garisan pancaran A. Okey. Titik B prime mesti berada di atas pancaran garisan B. Boleh? Boleh ni? Okey, dan seterusnya lah C prime dan D. Garis tepi itu garisan pancaran juga. Garis tepi yang mana? Yang tiga-tiganya semua tu garis pancaran ni. Iya, semua ni garisan pancaran. Ni garisan pancaran, ni garisan pancaran, ni garisan pancaran. Okey? Semua ketiga-tiga, keempat-empat, kalau ada 10 lah. Semua bertumpu kepada pusat pembesaran dekat sini. Boleh? Okey, so kita dah ada empat elemen pembesaran dan pengecilan. Okey, so lepas ni seterusnya kita pergi kepada proses membina lukisan pembesaran dan pengecilan. Okey, saya straightforward terus pantas sampai sini. Okey, yang pertama kita kena tengok soalan ni. Soalan ni dikata disuruh kecilkan mengikut nisbah sisi. Kat sini awak kena berhati-hati. Nisbah apa? Nisbah sisi. Kadang-kadang dia suruh nisbah luas. Okey, dia ada dua, nisbah luas dan nisbah sisi. Okey. Yang kedua, kita tengok dia punya nisbah dia. 3 nisbah 4. Okey. So 3 nisbah 4 ni, 3 ni adalah image, 4 ni adalah objek. Boleh? So, jadi kat sini, apabila image 3, 4 objek, image yang kita hasilkan nanti, dia akan jadi lebih kecil lah. Boleh? Boleh faham tu? Kan saya kata tadi, kalau image objek dia 1:1, image yang terhasil dia boleh jadi kecil, dia boleh jadi besar. Okey? Ini bergantung kepada nisbah. Kalau 1:2, kalau objek dia 1:1, image 1:2, image boleh 2:1. So nombor depan ni mewakili nombor image. 1:2 maksud dia image dia akan jadi kecil. 2:1 maksud dia image dia akan jadi besar. Kenapa 2:1 jadi besar? 1:2 ni merupakan, kalau kita transfer kepada pecahan, dia jadi 1:2. Boleh?
2 nisbah 1 kita transfer kepada pecahan, dia jadi 2 nisbah 2/1. So 2/1 dengan 1 nisbah 1, mana 1 paling besar? 2/1. So kat sini awak boleh ingat tak, kalau nombor depan ni dia merujuk kepada image, nombor belakang dia merujuk kepada objek. Boleh? Boleh ni? So dekat soalan sini 3 nisbah 4. 3 sini merujuk kepada image, 4 kat sini merujuk kepada objek. Okey, 3 nisbah 4 sama dengan 3/4. So 3/4 maksud dia objek tu akan jadi, image tu akan jadi kecil lah. Boleh ingat? Ataupun kalau kita tengok 3 nisbah 4, jadi image tu akan jadi kecil lah, sebab dia lebih kecil daripada nombor objek. Boleh? Image tu yang dia bagi ni yang original, memangnya yang kecil tu. Image tu yang kita kena lukis. Okey. So kita kena lukis jadi kecil daripada ni. Ini yang dia bagi ni semua objek. Boleh? Objek dia kata kat sini skala dia 4. Okey, kita kena lukis image. Kata tadi saya dah bagi clue, bila awak berhadapan dengan cermin atau kamera, gambar yang terhasil daripada kamera tu atau cermin tu, dia mungkin boleh jadi besar dan mungkin boleh jadi kecil. So image awak mungkin boleh jadi besar, mungkin boleh jadi kecil. Tapi awak tak akan besar-besar lah, takkan kecil-kecil, sebab awak tu objek. So ini objek dia, A, B, C, D, E. Okey. So langkah pertama, awak dah kenal pasti nisbah apa, nisbah sisi. Awak dah okey, dah kenal pasti nisbah sisi, dah kenal pasti objek dia kat mana. Okey, ni objek dia dekat titik A, titik B, C dan D, E. Okey, seterusnya kita cari dia punya pusat pembesaran. Okey, pusat pembesaran dia kat mana? Ini terpulang kepada awak. Nak pilih kat mana? Mana satu titik yang awak nak pilih? Awak boleh pilih titik A, titik B, C, D dan E. Okey. Tapi untuk kebiasaannya, kita tengok kedudukan tapak dia. So, tapak objek ni berada di titik A dengan titik E. Boleh? So antara dua ni je yang kita pilih. Kalau nak pilih titik B, C, D, E, bukan tak boleh, boleh. Tapi nanti takut susah awak nak melukis. Ataupun takut lukisan yang awak lukis tu terkeluar daripada kertas lukisan. Okey, so kita tak galakkan lah. So yang kita galakkan titik A atau titik E, sebab dia berada dekat tapak objek. Boleh? Boleh ni? Boleh. Okey, so kat sini saya pilih titik A sebagai pusat pembesaran. Lepas kita pilih pusat pembesaran, saya kata kita kena buat garisan pancaran. Garisan pancaran. So, mana kita nak buat garisan pancaran? Okey, so saya dari titik A, saya buat satu garisan sampai ke titik E.
Okey. Kemudian dari titik A saya buat garisan sampai ke titik D. Seterusnya ke titik C. Okey, ni awak guna pembaris lah. And then dari titik A ke titik B. Okey. Itu garisan pancaran dia. Boleh? Okey, perkara yang seterusnya, lepas buat garisan pancaran, kita buat skala. Skala pembesaran atau skala pengecilan mengikut nisbah CC. So, apa yang awak perlu buat? Dari pusat pembesaran tu, kita buat satu garisan dekat luar. Garisan skala. Daripada sini, saya ambil jangka lukis. Macam kita buat skala sebelum ni lah. Okey, kita ambil jangka lukis. Dari jangka lukis tu, saya bawa jangka lukis ke pusat A, and then saya tandakan satu. Jarak dia ikut suka, janji dia sama besar, sama panjang. 2, 3. Sampai bila saya nak kena buat ni? Okey, kita tengok balik kepada nisbah ni. Objek tu saya kata tadi, objek berada dekat kedudukan 4. Betul? So, skala yang kita buat ni mengikut nombor yang paling besar lah. So, nombor paling besar dia 4. So, saya buat skala sampai 4. Sini saya tandakan dia 1. Sini titik 2. Sini titik 3. Sini titik 4. Boleh? Sebab kita tengok skala paling besar 4. Boleh? Boleh yang ni? Okey. Skala 4 ni objek ke image? Objek. Yang dibagi titik A, B, C, D, E, objek ke image? Objek. Jadi titik 4 ni kita sambung ke objek. Objek paling dekat titik E. Boleh? Okey, kemudian kita ambil sesiku set. Ambil sesiku set, bawa ke garisan tadi 4E tu tadi. Sekejap, Okey, saya buat satu. Okey, garisan 4E. Nampak? Kemudian saya ambil sesiku set lagi satu. Saya buat apa ni? Bila dia ada dua garis sesiku set ni, biasa kita buat apa guna ni? Kita buat tak tahu. Kita buat kita buat garisan selari je lah. Okey. So titik 4 ni objek, kita carilah titik image dia. Titik image dia nombor apa? Nombor 3 lah. Sebab skala dia 3 nisbah 4. Boleh? Boleh faham ni? Okey. So sini dari titik 4 ni, 4E, saya buat garisan selari
kena ke titik 3 E. 3. Boleh? So, daripada garisan ni, maka saya buat satu garisan macam ini. Okey. Saya buat garisan macam ni. So, kad lukisan kita, image dia E. Atas garisan E. So, image kat sini kita tukarkan dia sebagai E prime. Boleh? Sebab dia image kan. Objek E. Image E tapi kita letak prime. Boleh? Okay. Kita buat garisan selari. Okey, langkah seterusnya, kita nak lukis objek macam ni juga. Sekejap Okey, E dah kita dapat. Titik apa? Titik D kita tak dapat lagi. Image D. So, awak tengok garisan E dengan D. Kita selarikan dengan garisan ni. Buat satu garisan selari ED. Saya pusing sini. So, saya dapat garisan ED. Saya pusing pula set square saya lagi satu. Okay, saya letak kat bawah. Kemudian saya gerakkan set square dekat atas ni. Pastikan dia pergi ke titik E prime. Boleh? Pergi titik E prime. Dari E prime saya buat satu garisan menyentuh garisan D. Kemudian saya labelkan ni sebagai D prime. Boleh? Okey. Dengan kaedah yang sama, saya ringkaskan. Dari D prime, saya buat satu lagi garisan selari melintasi garisan C. So, kat sini saya dapat titik. Titik benda? C prime. C. Okey, kita dapat C prime kat sini. Kemudian kita selarikan C ke B. Buat satu lagi garisan selari, kita dapat B prime. Boleh? Okey, so titik A dia tak ada A prime sebab dia pusat pembesaran. Okey, so daripada sini barulah kita boleh dakenkan menggunakan garisan objek. Kita dakenkan gunakan garisan objek untuk menunjukkan jawapan. Kita guna garisan objek, bukan suruh buat objek. Benda ni bukan objek, benda ni still lagi image, tapi kita gunakan garisan objek kita. Jadilah A, E prime, C prime, D prime dan E prime. So, inilah image dia yang mengalami pengecilan dengan nisbah 3:4. Boleh? So, 3 kat sini merujuk 4 dekat sini. Boleh ni? Okey. Boleh kita terus ke soalan seterusnya ataupun awak nak buat dulu?
Awak nak buat dulu ke nak pergi soalan seterusnya? Buat dulu. Okey, saya bagi masa 5 minit untuk awak buat dulu. Okey, dah buat. Tolong tunjuk gambar. Show dekat kamera. Okey dah? Hamzah dah, Hamzah? Boleh tunjuk? Macam ni ke cikgu? Ya, watch. Sekejap. Um, betul Hamzah, betul. Yang siapa ni? Noh Hayati. Noh Hayati nama mak awak ke nama awak ni? Nama mak saya. Cuba Hamzah tengok. Noh Hayati ni tak jelas. Betul dah tu. Okey, betul. Okey, yang lain boleh ikut . Okey, seterusnya kita pergi ke soalan 7. Soalan 6 dia semua garis lurus. So apa yang kita transfer tu tadi semua garis lari yang lurus. Jadi mudah kerja kita. Tapi yang ini dia ada beberapa garis lurus dan dia ada satu lengkung AB. Kalau AE kita kena, kalau sebelum ni kita unjur selari garis lurus, yang ini pun kita kena selari walaupun dia melengkung. Okey, yang pertama cara dia macam biasa, kita tengok nisbah dia dulu. Okey, nisbah sisi. Nisbah sisi 3:5. Maksud dia kat sini, image dia makin kecil atau besar? Ya? Okey, image dia akan jadi lebih kecil. Sebab nombor depan tu mewakili image. Okey, langkah pertama kita cari pusat pembesaran dia. So kat sini awak nak ambil pusat pembesaran dia dekat A atau E? Okey, so kita try titik E. So daripada titik E kita ambil pusat pembesaran. Kita buat beberapa garisan pancaran. Sekejap. Okey, dari titik E kita unjur ke titik A. Dari titik E unjur ke titik D. Dari E unjur ke titik C. Setiap bucu kita kena buat. Boleh? Okey, kalau kita tengok AB, dia ada lengkung. Dia ada lengkung. So kita kena unjur lengkung AB dalam keadaan selari. Okey, untuk memudahkan kerja awak, kalau ada lengkung dari pusat pancaran, kita sambung ke pusat lengkung tu tadi. Boleh?
Okey. Ini yang pertama. Yang kedua, kita kena dapatkan jejari. Lengkung AB, jejari dia berapa? Katakan kat sini saya simbolkan pusat dia sebagai titik O. Okey, jejari dia berapa? Kita boleh kata jejari dia OA. Setuju tak? Ini jejari dia. Setuju tak? Setuju? Ataupun awak boleh lukis juga BO. Itu jejari dia. Okey. So, bila kita dah tahu kedudukan garis BO atau AO, dia punya jejari, jadi mudah tak kita nak unjur garisan selari dia? Mudah tak? Ya. Ini cara mudah daripada kita nak unjurkan lengkung selari. Okey, so bila kita dah buat garisan pancaran, kita dah dapat pusat pembesaran, okey, atau pusat pembesaran lah. Kita buat skala macam biasa. Okey, kita buat skala. Kat sini saya ambil, okey, boleh sini. Kat sini pun boleh, ataupun dekat sini pun boleh. Kat sini lah, kat bawah tu takut nanti awak tak nampak. Okey, so kat sini kita buat garisan skala. Kita ambil jangka lukis. Okey, dekat sini saya tukar warna merah. Saya bawa jangka lukis, kita pergi ke garisan skala. So kat sini saya kena buat lengkuk 1 2 3 sampai 4 lah. Sampai 5. Sorry. Sebab nombor besar dia, paling besar dia adalah 5. So kat sini saya tanda 1 2 3 4 5. Okey. So skala 5 ni kita akan sambungkan dia kepada titik mana? Titik D. Boleh? Sebab D tu adalah objek. Yang kita nak lukisnya adalah titik 3. So titik 3 saya buat garisan selari lagi. D5 saya selarikan dia dengan titik baru lah. So saya bawa ke sini. So ini garisan D5, and then saya ambil lagi satu set square. Saya nak bawa kat mana bawah ni. Okey, so saya bawa bawah ni. Kemudian daripada sini saya gerakkan, yang bawah saya tetapkan, yang atas saya gerakkan set square saya ke titik skala 3. Boleh? Baru daripada sini saya buat garisan selari ke titik 3. So kat sini saya dah dapat satu image bagi titik D prime. Okey, kita dah dapat D prime. Kemudian saya ringkaskan, kita selarikan D prime dengan C. So kat sini saya dapat titik
C prime. Boleh? Okey. Awak jangan pastikan kalau kat sini C, mesti sini C prime. Jangan, kadang-kadang orang dia pergi, dia tengok macam banyak kosong, dia pergi terus sampai ke B. Itu dah jadi salah dah tu. Okey. Pastikan atas garisan C, C prime saja boleh. Okey, so daripada sini, daripada C kita selarikan dengan B. So kita dapat B prime kat sini. Boleh? Okey, so dari B nak ke A, saya kata tadi B dengan A dia bentuk lengkung, jadi susah kita nak unjuk nak unjuk selari lengkung ni. Tapi kita ada B dengan O. Okey, titik B prime kita dah jumpa, titik O prime kita tak jumpa. So dari B bawa ke BO, kita selarikan dia. Dia dapat sini. So ini titik O prime. Boleh? Okey, dah dapat O prime, kita boleh unjur juga yang ini selari untuk dapatkan titik A, tapi no function lah, sebab kita nak lengkung. Okey, so daripada O prime kita bawa ambil jangka lukis, ukurkan jarak B prime. Kat sini saya buat garisan objek. Saya unjur lengkuk, so kita dapat A prime kat sini. Boleh? Kemudian B prime ni, B ke C saya dakenkan. C prime ke D prime kita dakenkan. D prime ke E kita dakenkan. And then A prime ke E kita dakenkan. So saya dapat image bagi nisbah sisi ni. Okay, ada soalan setakat ni? Boleh mudah je tak? Mudah tak ni? Apa dia? Okey, saya bagi masa 2 minit. Boleh siap kan ni? Okey. Dah siap, tolong tunjuk. 2 minit. Mudah tajuk mudah. Macam ni ke cikgu? Kejap. Betul dah tu. Boleh lah. Okey, Hamzah okey. Hacker. Okey. Okey. So yang untuk soalan seterusnya awak boleh buat, awak boleh sediakan, selesaikan. Sekejap. Okey, yang ini pun sama macam tadi, cuma dia punya lengkung dia ada 2. Bila ada lengkung, mesti awak pastikan pusat tu sambungkan dengan bucu. Untuk memudahkan, awak transfer apa dia punya garisan lurus tu. Boleh? Boleh selesaikan yang ni? Boleh? Okey. Okey, kemudian yang ini. Yang ini rasanya
pun tak ada masalah untuk titik A, titik F, titik E, titik D, C, B. Okey, ada masalah? Tak ada masalah ha. Macam juga yang macam ni. Nak saya tunjuk ke yang ni? Kau boleh buat sendiri. Belakangan saya timbang lah dari punya yang penting. Okey. So yang ini saya ajar Kita katakan kat sini saya ambil pusat pembesaran dia titik A. Okey. So kat sini saya ajar sepintas lalu. Sebab saya nak tunjukkan dekat sini macam mana awak nak transfer untuk dapatkan image bulat ni. Okey, so kat saya simbolkan bulat ni, ini O1, sini O2. So macam mana kita nak transfer O2? Okey. So yang ni ikut nisbah sisi 4:5. So saya sketchkan dekat sini 4:5. Sorry. So daripada sini kita dapat titik 1, 2, 3, 4, 5. Boleh? Okey, kemudian kita unjurkan dekat titik 5 dekat F, kemudian 3, 4 dekat kita dapat dia punya F prime lah. Boleh ya? Okey, daripada F prime kita unjur dapat O1 prime. O1 prime. Okey. Kemudian kita unjurkan selari lagi. Kita dapat E prime. Kemudian kita selarikan lagi daripada E prime, kita dapat D prime. Dan seterusnya lah. Okey, macam mana kita nak pindahkan O2 tu, bulatan yang dalam ni? Langkah pertama, kita kena cari dia punya pusat dia dulu. Saya unjurkan sini. Sekejap, saya guna warna lain. Okey, ini yang nombor 1. Okey. So pusat O2 prime dia ada atas garisan hijau. Okey. Kemudian kita kena cari jejari dia. Macam mana kita nak cari jejari? Okey, asal dia kalau kita tengok kat sini, macam mana kita nak cari jejari? Okey, mula-mula kita transfer dia punya pusat dulu. Daripada sini. Okey, dari O2 ke D. Ini objek. So daripada O2 ke D, saya transfer ke D prime. Saya dapat O2 prime. So kita dapat pusat dia dekat sini. Boleh ya? Kemudian kita nak dapatkan jejari. Boleh ni? Okey, kita nak dapatkan jejari. Macam mana kita nak transfer jejari? Kita tengok dari titik jejari tu, dari pusat ke titik sini. Nampak? Ini titik X.
dari pusat ke titik X. Nampak? Okey. So saya ambil titik X ni, saya sambung ke titik D. Boleh? Okey. Lepas tu dari titik D prime saya selarikan dengan garisan tu tadi. So saya persilangan ni saya dapat titik apa? X prime lah. Pusat. Betul? So saya dah dapat dia jari dia. Betul tak? Ini saya selarikan dengan ni. Nampak? Okey, so pusat dia dekat sini, jari dia sini. Nampak? Okey. Maksud dia kita boleh pilih titik mana-mana kita suka, janji dia jari. Boleh menunjukkan jari. Boleh? So daripada pusat ini saya ambil jangka lukis, saya buat bulat lah. Boleh? Boleh? Yang ni awak kena perlu faham betul-betul, ambil masa faham betul-betul, and then banyakkan latihan ni. And then awak kena faham kenapa awak garis ni, untuk awak dapatkan jejari ni. Kenapa awak buat garisan ni? Supaya awak dapat dia punya pusat ni. Boleh? Okey. So saya rasa setakat ini awak boleh cuba. Ini nisbah luas sampai soalan berapa? Nisbah sisi. Kita selesaikan nisbah sisi dulu. Next week kita masuk nisbah luas. Sampai soalan? Kalau 10 dah punya pembesaran. Ya? Kalau 10 dah masuk pembesaran. Tak kisahlah pembesaran ke pengecilan ke. Ini saya kata dia pengecilan sebab dia pergi ke skala 4. Kalau pembesaran, awak unjurlah sebelah sini. Dia dapat F kat sini. Faham tak? Cara dia sama juga. Dapat juga bulatan ni. Boleh? Dia pembesaran ke pengecilan ke, kaedah dia sama. Okey? Cuma beza dia nisbah sisi atau nisbah luas. So nisbah sisi ni sampai soalan berapa? Soalan? Soalan 13. Okey, sampai soalan 13. Okey, saya bagi masa sampai hari Kelas tambah minggu depan. kelas tambah minggu depan untuk selesaikan pembesaran ikut nisbah sisi. Mudah je kerja ni. Susah ke? Belum tahu dah. Practice make perfect, orang kata. Allah bisa tegal biasa. Betul? So nak jadi engineer bukan senang. Kalau senang, tak ramai orang boleh jadi engineer. Betul tak? Awak kena faham, tak semua orang nasib dia sama. Okey? Tak semua orang boleh jadi engineer. Awak kira beruntung boleh jadi engineer. Okey? Saya sudahi. Nak tengok. Nak- Nak suruh cikgu tengok ni. Nak tunjuk ke atas awak? Ah, Tunjuklah. Kejap. okey ke? Kejap. Saya tak nampak ni. Okey. Betul lah tu. Betul? Betul lah tu. Okey, mudah je tak? Mudah ke susah?
Kalau yang ni pun awak kata susah, agak-agaknya subjek form 5 tu, silibus form 5 tu lagi susah kot. Okey. So cuba buat, latihkan diri, cuba buat yang terbaik. Okey? Okey, saya akhiri kelas ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.